Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. 弟兄姐妹们，大家平安，大家晚安。 Apa kabar untuk kita semua? 大家好吗？ Harapan dan doa kami yang terbesar adalah kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita semua di mana saja pun kita berada. 愿神的恩惠、神的平安与我们大家同在。 Malam hari ini kami mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita kembali bersekutu di dalam Tuhan. 今天晚上我们邀请弟兄姐妹们可以和我们一同来聚会， Melalui persekutuan malam hari ini. 就透过今晚的祷告会。 Karena itu saya mengajak kita untuk bersaat teduh sejenak. 现在我邀请我们大家，我们可以安静一时刻， Mari kita bersyukur. 让我们在神的面前安静。 Kita mau katakan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, 我们深信，无论在我们的生活中发生了任何事， Ia selalu baik bagi kita. 神永远是良善的。 Patutnya kita berterima kasih karena 我们应该要向他感恩， penyertaannya yang sempurna dan kasih setianya tidak pernah meninggalkan kita. 因为他一直与我们同在，他是信实的。 Karena itu mari kita menaikkan syukur dan pujian kita kepadanya. 所以这时刻，让我们一同来歌颂他，来赞美他。 Mari kita katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, aku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari kita naikkan syukur kita kepadanya. Ku naikkan syukurku buat
Bapa yang baik, 良善的天父， kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah. 我们感谢你，我们赞美你， Kamu mengagungkan Dikau Allah yang maha besar. 我们高举你伟大的神， Oleh sebab karena kasih setiamu dan penyertaanmu sempurna bagi kami. 因为你的带领是完全的，因为你是信实的神。 Terima kasih untuk kemurahan-Mu yang terus menyertai kami sepanjang hidup kami. 感谢你的恩典、你的恩惠，一生伴随我们。 Kami menyadari dan kami merasakan bahwa semua itu selalu ada dalam hidup kami. 我们可以深深的体会到、感受到， Karena itu Tuhan kami berterima kasih. 所以我们向你献上感恩。 Baik dalam keadaan suka maupun duka kami rasakan kehadiran-Mu bagi kami. 我们时刻可以体会到你的同在，无论是在我们欢喜的时候，或者是在我们伤心的时候。 Di dalam ketidaksetiaan kami, 当我们对你不忠的时， kami tahu Engkau adalah Allah yang tidak pernah menyalahkan kami. 但是你从未责备我们， Tapi Engkau selalu mengasihi dan menyertai kami terus-menerus. 你一直与我们同在，一直伴随着我们。 Karena itu Tuhan saat ini kami mohon pengampunan-Mu. 所以这时刻我们来到你的面前，我们恳求你可以原谅我们， Banyak hal yang kami lakukan tidak berkenan dengan kehendak Tuhan. 因为我们所做的一切有许多都不合你的心意。 Dalam sikap kami, pikiran kami, perkataan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. 无论是在我们的思想、我们的行为，或者是我们的言语上， Ampunilah kami Tuhan. 求你赦免我们， Dan layakkanlah kami untuk masuk di dalam persekutuan kami pada malam hari ini. 也求你使我们可以配得来到这面前来向你祷告， Biarlah kami boleh berkenan di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. 让我们可以蒙你悦纳。 Terima kasih Tuhan. 感谢神， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉 Amin. 主耶稣的名我们祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹们， Tuhan Allah yang kita percaya, Tuhan Allah yang kita miliki. 我们所信靠的，我们所拥有的神， Kita harus tahu bahwa Ia adalah Allah yang luar biasa. 我们必须要知道，我们必须要晓得，他是一位伟大的神。 Mengapa demikian? 为什么呢？ Sebab Ia memiliki kuasa yang melebihi segala kuasa yang ada di dunia ini. 因为他的权柄是超乎所有世界上的权柄， Oleh karena itu patutlah kita bersyukur. 所以我们应该要感恩。 Dan kita mau katakan, 而且我们要诉说， kita mau serukan bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa. 我们要说出来，他是伟大的神。 Mari kita lakukan pujian ini, Tuhanku Maha Besar. 我们一同来唱这首诗歌。 Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Dia luar biasa. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk memasuki dalam beberapa pokok doa.
这时候我们要来预备我们的心，我们将要为几项事情来祷告。 Mari kita mempersiapkan hati kita juga untuk masuk di dalam pujian ini, pujian yang bersifat doa. 那我们以这首诗歌来让我们可以来预备我们的心。 Karena kita rindu bukan hanya diri kita diselamatkan, tapi kita rindu juga untuk orang-orang yang di luar sana juga mengalami keselamatan dalam Tuhan. 我们渴望不单单我们自己得救，但是在外面还没有认识神的人，他们也可以得救。 Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Matius pasal 28 ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-20. 马太福音28章18到20节。 Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. 耶稣近前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去10万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。” Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹们， misi merupakan suatu tugas yang gereja tanggapi sebagai amanat atau perintah langsung dari Tuhan Yesus. 宣教呢是教会对于神的一个命令的一个回应。 Misi adalah inisiatif dari Allah 宣教呢是上帝的旨意， yang mengutus umatnya untuk memproklamasikan Injil secara jelas. 神差派他的门徒，他的使徒们可以去传讲福音。 Tujuan dari misi yaitu memulihkan hubungan manusia dengan Allah.
宣教的最终的目的呢，就是要让人和神可以和好， membawa orang mengenal satu-satunya Allah yang benar 就是要带领人可以认识唯一真实的神， dan memuliakan Allah. 荣耀神。 Misi juga merupakan rancangan damai sejahtera dari Allah untuk menyelamatkan dan menyatakan kerajaannya di dunia. 宣教呢，也是神一个平安的旨意，就是为了要拯救这个世界。 Yang harus dikerjakan oleh setiap orang percaya lewat pelayanan kepada sesama. 宣教呢，是每一个信徒应该做的。 Saudaraku, hadirnya gereja di dunia ini 弟兄姐妹们，教会在这个世界上的存在呢， karena adanya tugas yang harus disampaikan kepada dunia. 是因为神给教会一个目标，一个使命，让教会去实行。 Dan salah satu tugas gereja adalah memberitakan misi Allah ke seluruh pelosok dunia. 那教会其中一项的责任呢，就是要将神的福音传遍世界传遍到地极， Tentang karya penyelamatan Allah kepada manusia. 就是将神的救恩传开。 Misi perkotaan adalah salah satu sasaran Allah yang perlu gereja perhatikan. 城市宣教呢，就是其中一项事工呢，就是需要教会关注的。 Lebih dari 50% penduduk bumi ini sekarang tinggal di kota-kota. 现在在世界上有50%的人，他们都居住在城市。 Hal ini berarti salah satu fokus dan ladang misi terbesar gereja adalah pelayanan di kota-kota. 所以这表示教会的焦点和教会最大的工厂，其中之一就是在城市。 Gereja harus mampu menjadi mitra, penolong, fasilitator, pengasuh, pembela, dan jembatan. 教会应该成为伙伴，然后援助者、搭桥者，成为培养者、辩护者、桥梁和船。 Dan gereja juga menjadi perahu bagi jutaan orang yang ingin mengadu nasib dan mendapatkan kehidupan yang layak dan manusiawi. 教会就是应该成为船，就是让那些所有他们渴望可以有更好生活的人，可以搭上这条船。 Pelayanan bagi masyarakat yang tinggal di tempat-tempat kumuh 当我们去侍奉那些住在贫穷地区的人的时候， dan daerah-daerah pinggiran harus menjadi perhatian utama gereja saat ini. 或者在边缘居住的人，那应该是教会现在所的焦点。 Gereja harus mampu menciptakan program-program pemberdayaan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat yang tersisih. 教会也应该可以创造一些计划，就是要来推动，并且要来给所有的大众一个技术上的训练， Baik itu secara ekonomi, pendidikan dan sosial politik. 不管是在经济上、教育上，或者是在社会上。 Dengan demikian gereja harus hadir juga dalam dunia pekerjaan, 教会也应该在职场上存在， yaitu menanamkan nilai-nilai Injil, 就是将福音的这个价值观传开， etos kerja Injil yang menekankan kerja keras, 就是要将我们正确的一个工作的观念呢，就是我们应该要努力工作， tanggung jawab, akuntabilitas, 责任感，然后可以让人信任， integritas, keunggulan dan kerjasama. 廉洁，然后我们应该要优秀，然后我们也可以合作。 Nah, di sini kita harus menekankan bahwa dunia kerja adalah ladang misi juga, 所以我们应该强调，职场也是我们宣教的工厂， yang harus kita transformasi dengan kuasa Roh Kudus. 职场呢也需要圣灵来转化。 Nah, apa relevansi pelayanan Tuhan Yesus bagi misi perkotaan, saudara? 那主耶稣的侍奉对于这个城市宣教有什么关系呢？ Yaitu Allah menghendaki agar kita tidak hanya beribadah secara vertikal, 上帝渴望我们不单单直线的向他敬拜， namun juga secara horizontal. 但是神要我们就是横着来侍奉他。 Artinya selain beribadah dan memuji Tuhan, kita pun wajib mengasihi dan peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. 意思就是除了我们敬拜神，我们赞美神，我们也应该要爱护，要关怀我们身边的人。 Salah satunya adalah dengan misi pelayanan kota. 其中之一的方法就是透过这个城市宣教。 Lingkungan yang rentan dengan berbagai masalah sosial. 我们身边都有就是我们我们会遇到有很多的问题，社会问题。 Dalam Alkitab ternyata keadaan yang paling sering disebut sebagai penyebab kemiskinan adalah
在圣经上提到，最常导致贫穷的原因是什么呢？ Keserakahan, pemerasan, penindasan, ketidakadilan, dan penyalahgunaan kekuasaan. 就是贪婪，然后勒索、压迫、不公，还有滥用权力。 Nah, ini yang banyak dikutuk oleh nabi-nabi. 这就是在旧约先知他们非常咒诅的行为。 Oleh karenanya, Alkitab menampilkan Allah yang sangat radikal pada waktu mengatakan sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik terhadap kesengsaraan orang yang tertindas dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. 所以呢，在圣经里我们可以看到神很强烈的指责说，因为他没有藐视憎恶受苦的人，也没有向他掩面，那受苦之人呼吁的时候，他就垂听。 Dan Yesus mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong. 当我们呼吁的时候，耶稣就听到了。 Mazmur 22 ayat 25. Ini adalah suatu dimensi penting dalam pelayanan kepada orang miskin. 这就是其中一方面非常重要的，就是我们对于贫穷人的事工， Di mana mereka butuh pembelaan. 因为他们非常需要辩护。 Melihat persoalan yang dialami oleh masyarakat perkotaan, 当我们看到城市里的人所遇到的问题呢， maka model misi pelayanan Tuhan Yesus yang sangat relevansi sebagai jawaban. 那耶稣侍奉的这个模式呢，可以说是非常的好，也非常的准确。 Pembenahan moralitas, spiritualitas, tanpa pemenuhan ekonomi sama halnya dengan bicara tanpa kata, tidak ada isinya. 当我们只顾着就是要来整顿这个道德和我们的灵命，但是如果我们没有提供一个经济上的供应的话，那也是没有用的。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 弟兄姐妹们， kita akan kembali melihat bentuk badan misi yang harus kita perhatikan. 这时候我们要来看有几种的这个宣教机构。 Pelayanan perkotaan sebetulnya dibagi dalam 5 bentuk, 城市宣教呢，他们有5个模式， yaitu pelayanan yang bersifat penyadaran, pertolongan, pengembangan, pendampingan, dan pembebasan. 就是觉悟性的事工，然后援助性的、发展性的、辩护性的和释放性的。 Nah, bentuk yang pertama pelayanan yang bersifat penyadaran atau peringatan untuk bertobat. 第一种呢，就是觉悟性的事工，或者是我们提醒人家，提醒其他人，他们应该要悔改。 Ini tujuannya adalah bangsa atau kota ini bertobat sebelum hukuman Tuhan menimpa mereka. 这个事工的目标呢，就是要这个城市或者这个民族呢，他们可以尽快悔改。 Pada zaman sekarang ini, berita-berita, khotbah, mimbar baik di gereja maupun di TV, KKR, dan sebagainya. 在这个时代里，所有的新闻啊，或者所有的讲道，就是不论是在电视或者布道会上呢， harus kembali menyuarakan suara kenabian dan bukan suara penghiburan saja. 应该就是向先知、向以色列人宣告，而不是单单安慰的声音而已。 Namun ada harga yang harus dibayar saat melakukan pelayanan penyadaran ini. 但是当我们来做这个事工的时候，这个觉悟性的事工的时候，我们有相当的代价是我们应该要付出的。 Karena tidak semua orang merasa suka jika kesalahan mereka diungkit. 因为不是所有人他们都可以接受，当我们指责他们的时候。 Nah, hal ini sudah dilakukan oleh Rasul Paulus, berani berbicara tentang kebenaran dan ia rela menanggung akibatnya. 这是使徒保罗已经做了，就是他很勇敢的宣讲这个真理，而且他也愿意来承担后果。 Nah, hal ini tidak berbeda jauh dengan pelayanan-pelayanan hamba Tuhan yang dilakukan saat ini. 这和我们现在就是传道人所施行的圣工也没有什么分别。 Beberapa misionari dari berbagai lembaga misi dan gereja-gereja telah melakukan pelayanan misi dengan mengutus beberapa hamba Tuhan di beberapa negara atau kota untuk mengabarkan Injil. 所有的教会和那个宣教机构都已经差派了很多的传道人到其他的国家或者其他的城市。 Dan para hamba Tuhan yang di ladang misi perkotaan khususnya tentu mereka juga mengalami kondisi-kondisi yang mengancam jiwa mereka. 然而在这个城市宣教的工厂的这个传道人，他们当然也会遇到一些情况，就是可以让他们有生命危险的情况。 Karena itu pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian, 所以今天晚上， saya mengajak kita untuk berdoa.
我要请大家一起来祷告。 Ya, kita doakan untuk lembaga-lembaga misi, di antaranya WEC, OMF World Partners, di mana mereka ini, lembaga ini boleh dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. 我们要为所有的宣教机构来祷告，其中比如说像WEC、OMF 和 World Partners， 愿神可以使用他们，可以成为众人的祝福。 Dan juga kita doakan hamba Tuhan yang bermisi di kota, 我们也为所有在这个城市宣教工厂的所有的传道人， agar Tuhan boleh memberi kemampuan, hikmat untuk mendorong kehidupan spiritual dan jasmani mereka. 让神也可以给他们有智慧、有能力去推动这个城市居民的这个灵命上的这个发展， Untuk menjadi penguatan bagi masyarakat atau orang-orang yang mereka layani, 也让这些传道人他们可以成为所有人的祝福， sehingga banyak orang boleh memuliakan 也 Tuhan. 让更多人可以认识神。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Pada jam saat ini kami datang di hadapan-Mu, menyerahkan hamba-hamba-Mu yang Tuhan boleh pakai dalam lembaga ini untuk menjadi saluran berkat di lembaga misi ini. Kami percaya Tuhan segala sesuatu yang terjadi di dalam lembaga pelayanan ini ada maksud Tuhan dan rencana Tuhan untuk memperluas kerajaan surga. Karena itu Tuhan Yesus kami berdoa, Engkau pakai mereka sebagai alat perpanjangan tangan Tuhan untuk boleh menolong, menjangkau banyak jiwa melalui hamba-hamba Tuhan yang mereka utus. Kami tahu Tuhan ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak masalah yang mereka hadapi. Tetapi Tuhan Engkau kuatkan iman mereka secara pribadi supaya mereka juga boleh menjadi saluran berkat untuk boleh mengirimkan hamba-hamba Tuhan untuk bermisi melayani Tuhan di ladang-ladang misi terkhusus untuk di kota-kota yang ada. Kami tahu Tuhan ada banyak penolakan, ada ketidaksukaan, ada banyak hal-hal yang berbeda. Tapi Tuhan kami juga rindu satu hal, Engkau kuatkan setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan di kota-kota ini. Supaya mereka juga dengan berani menyatakan kasih Kristus di tengah-tengah krisis ini untuk supaya masyarakat atau orang-orang di setempat itu juga boleh menerima Yesus secara pribadi. Kami tahu ini tidak hal yang mudah Tuhan. Tapi kami percaya kuasa-Mu yang bekerja di dalam hamba-hamba-Mu ini akan memampukan mereka untuk berani menyatakan diri mereka sebagai saksi Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa supaya Engkau sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami juga percaya Engkau punya kuasa untuk menarik banyak jiwa untuk datang kepada hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk pelayan di tempat ini. Tuhan terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa juga untuk beberapa hamba Tuhan yang saat ini mungkin sedang mengalami satu kondisi yang begitu menekan jiwa mereka. Mereka mungkin sedang menangis, sedang menjerit. Mungkin mereka sedang berteriak Tuhan. Kami tidak mampu bisa menjangkau mereka. Tetapi doa dan harapan kami, kiranya tangan Tuhan terus menolong dan memampukan mereka. Supaya mereka boleh bisa ada jalan keluar untuk terus semangat menyatakan Injil Kristus di tengah kota yang besar ini Tuhan. Kami doakan juga banyak kota yang mungkin saat ini membutuhkan Injil. Pakailah hamba-hamba-Mu ini secara luar biasa. Supaya mereka dengan keberanian juga tetap semangat menyatakan kasih Kristus di tengah kota-kota besar ini. Tuhan terima kasih, kami tidak tahu di mana tempat atau apapun yang mereka lakukan. Tapi kami percaya mata Tuhan tertuju di segala tempat untuk memperhatikan dan untuk membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami sekali lagi menyerahkan lembaga-lembaga ini. Hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan pilih pakai untuk boleh bermisi di perkotaan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik saudaraku yang terkasih, kita juga akan masuk dalam bagian pokok doa yang kedua. 我们将进入第二个祷告事项。 Bentuk badan misi yang kedua adalah pelayanan yang bersifat pertolongan. 第二个就是有关于援助性的这个事工。 Pelayanan pertolongan ini merupakan pelayanan kasih yang secara langsung memberikan kebutuhan yang diperlukan seseorang. 援助性的事工呢，就是我们直接的供应给有需要的人他们所需要的物品。 Terkadang kita dan mungkin beberapa orang tidak tahu ya. 可能有些人不明白。 Tapi gereja dan jemaat perlu peka untuk melihat kondisi-kondisi lingkungan di sekitarnya. 但是教会和所有信徒呢，都应该很敏锐的可以看到身边所发生的一切事情。 Dan kalau bisa menjadi yang pertama dalam memberikan bantuan. 最好呢，就是教会和信徒可以成为第一个去援助、去救助的人。 Ya, misalnya seperti membuka poliklinik. 比如说我们开医疗所。
proyek air bersih 或者我们就是预备有清洁水的这个 atau 工程 pantai，asuhan dan sebagainya. 育幼院和其他的， Selain itu juga ada aksi-aksi kemanusiaan yang menggalang dana 然后也有一些募款的活动， untuk membantu rakyat-rakyat di berbagai pelosok yang tertimpa bencana alam. 就是为了救助那些在灾区的居民。 Sejauh ini yang kita lihat, ada satu yayasan namanya Yayasan Dela Penabur Kasih. 我们所认识的呢，就是有Yayasan Dela Penabur Kasih。 Yayasan ini adalah salah satu yayasan yang dipakai Tuhan untuk di Nias, 这个机构呢是神在尼亚斯岛所使用的， di mana mereka memberi bantuan berupa masker kain dan stiker yang berisikan himbauan untuk pencegahan COVID-19. 现在他们的施工呢，就是他们会分派一些布料的口罩，然后和一些贴纸。这些贴纸呢，就是要呼吁民众他们应该如何的预防这个新冠病毒。 Mereka telah menyiapkan masker kain sebanyak 5.000 buah dan 4.000 lembar stiker. 他们已经预备了5000个这个口罩和4000张的贴纸， Dan mereka membagikannya kepada warga kota Gunung Sitoli. 他们将会分在这个 Gunung Sitoli 的分给 Gunung Sitoli 的居民。 Mereka juga melaksanakan pembagian masker dan stiker di desa Tetehosi, Foa. 然后他们也会在其中的一个村落把这个贴纸和口罩分给他们。 Mereka juga didampingi oleh aparat desa setempat. 当他们做这个施工的时候，当地的那个村落的村长什么也会和他们一起。 Ya, tujuan mereka itu untuk pencegahan penyebaran virus corona di lingkungan pemerintah kota Gunung Sitoli. 他们现在所进行的施工呢，就是要如何的预防这个新冠病毒在这个 Gunung Sitoli 城。 Mungkin kita lihat ini merupakan hal yang sepele. 可能我们看这是一个非常简单也非常微小的一个施工， Tapi ini merupakan salah satu bentuk kasih atau sentuhan kasih kita kepada orang-orang yang betul-betul perlu kita perhatikan walaupun sederhana. 但是这是我们可以做到的一个行动，让我们可以表示我们对其他人的一些关怀。 Oleh karena itu kita juga perlu belajar melihat hal-hal ini sungguh membangun iman kita bagaimana kita melayani Tuhan melalui cara seperti ini. 所以我们也应该要学习，看到如何我们可以通过这个简单的方式，我们学习让神可以使用我们。 Nah, apa yang harus kita lakukan saat ini, saudara sekalian? 那现在我们应该做什么呢？ Kita mungkin tidak bisa jangkau mereka, 可能我们不能和他们见面， tapi saya mengajak kita untuk mau berdoa untuk mereka. 但是我要请我们大家可以为他们来祷告。 Ya, yang harus kita doakan adalah pertama, kita mendoakan Yayasan Dela Penabur Kasih sebagai alat perpanjangan tangan Tuhan untuk terus berkontribusi dalam memberikan pelayanan sosial untuk masyarakat yang membutuhkan. 第一项就是我们要来为这个机构祷告，Yayasan Dela Penabur Kasih，求神可以使用他们，可以成为神的器皿，让他们也可以提供社会服务给所有有需要的居民。 Dan yang kedua, kita juga doakan tim yayasan ini supaya ada kerjasama yang baik dengan pemerintah dan Tuhan memberi hikmat untuk membangun semangat masyarakat, khusus dalam kehidupan spiritual mereka. 然后第二，我们要为这个机构祷告，就是让他们和政府呢可以有很好的合作，也让神给他们智慧，可以来推动就是当地居民的灵命生活。 Kita juga doakan program-program rencana yayasan ini supaya Tuhan beri jalan terbaik, kebutuhan dana yang diperlukan juga tercukupi. 我们也为所有这个机构已经预备好的工作计划，求神可以开路，也所有他们所需要的资金，也求神可以预备。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk pada malam hari ini kami juga boleh diberi kesempatan untuk kembali berdoa untuk Pulau Nias, Gunung Sitoli. Kami berdoa juga untuk Yayasan Dela Penabur Kasih sebagai alat perpanjangan Tuhan untuk mereka terus berkontribusi dalam memberi bantuan pelayanan sosial untuk masyarakat setempat. Terima kasih Engkau boleh menaruh hati seorang hamba untuk mereka juga boleh ambil bagian dalam pelayanan ini. Kiranya Tuhan terus memberikan mereka kekuatan dan semangat untuk terus giat di dalam pelayanan ini untuk boleh menjadi saluran mereka juga untuk orang-orang setempat. Kami juga berdoa untuk yayasan ini supaya ada kerjasama yang baik dengan pemerintah dan Tuhan memberi mereka hikmat untuk membangun suatu semangat yang baru dalam khusus untuk kehidupan rohani mereka. Bukan hanya mereka melihat Allah secara hal yang biasa, tetapi melalui pelayanan kasih ini mereka juga melihat bahwa ada kasih Allah yang terpancar dalam hidup mereka melalui yayasan ini. Tuhan, Engkau juga berkati masyarakat setempat, orang-orang yang perlu dijangkau ini supaya mereka tidak melihat kondisi yang sulit ini menjadi hal yang biasa,
tetapi mereka juga sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan mereka, bahwa ada orang lain juga memperhatikan mereka. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk tim yayasan ini, supaya Tuhan boleh pakai mereka secara luar biasa. Mereka punya program-program yang baik untuk pelayanan kasih Allah kepada tempat ini. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, berikan mereka jalan terbaik. Bahkan mungkin mereka bergumul untuk kebutuhan dana kehidupan mereka untuk pelayanan di tempat ini atau tempat yang lain. Tuhan, Engkau cukupkan, Engkau tambahkan apa yang menjadi keperluan mereka. Kami tahu Tuhan, Engkau sumber Allah yang tak terbatas berkat-Mu. Karena itu Tuhan, Engkau terus campur tangan, Engkau terus menyentuh orang-orang yang memiliki hati-Mu untuk bisa melayani orang-orang yang ada di Pulau Nias atau juga di tempat yang lain. Supaya yayasan ini juga boleh terus menjadi sinar kasih Allah, menjadi terang Allah, sehingga banyak orang boleh melihat Allah melalui pelayanan yang Tuhan percayakan untuk mereka. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa untuk pemerintah setempat, supaya mereka bukan hanya menjadi pendamping untuk yayasan ini, tapi mereka juga boleh tergerak hati untuk ambil bagian di dalam pelayanan untuk masyarakat ini. Terima kasih banyak Bapak. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan kasih Tuhan, dan biarlah kekuatan Tuhan terus nyata dalam hidup mereka, dan buat mereka semakin mencintai Tuhan, melayani Tuhan lebih heran lagi. Terima kasih banyak Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ya, sekarang kita masuk dalam bentuk badan misi yang ketiga, ya, yaitu pelayanan yang bersifat pengembangan. 接下来我们将要为发展性的事工祷告。 Pelayanan ini bisa dilakukan dalam berbagai bentuk. 这个事工呢，可以有几个模式。 Ya, yang pertama kita lihat bagaimana ada latihan diakonia masyarakat atau LDM. 第一个我们看到就是这个有关于社会关怀的。 Sejauh ini yang kita lihat di Kota Medan 在棉兰呢， adalah Yayasan Healthy Care. 在棉兰我们可以看到这个其中一个机构就是Yayasan Healthcare。 Yayasan ini sudah melakukan satu terobosan yang sungguh menolong banyak anak-anak miskin yang kehilangan relasi dengan keluarga. 这个机构他们已经做了一些突破，其中呢就是他们帮助一些穷困的小孩，就是他们已经和家人失联了。 Mereka juga menolong anak-anak yang kehilangan pendidikan di usia dini. 他们也帮助一些儿童，就是他们不能上学的儿童。 Dengan demikian mereka mendirikan satu lembaga baru, yaitu RBI atau dikatakan Rumah Baca Indonesia ke-28. 然后接下来他们又有建立一个新的机构，叫做RBI Rumah Baca Indonesia。 Lembaga ini memfasilitasi anak-anak melalui buku-buku sekolah untuk menolong perkembangan pendidikan anak. 这个第二个机构呢，他们是为小孩子预备一些学校的那个书本，让他们可以继续在教育上有发展。 Yang menarik di sini adalah melalui dua hal ini. 然后这里比较有趣的是，透过这两项的这个侍奉呢， Yayasan ini bukan hanya menolong mereka secara fisik, tetapi mereka membangun sebuah persekutuan yang indah kepada anak-anak ini. 然后这个机构他们不单单预备就是物质上的，但是他们也和这些小孩子们有一个灵命上，他们可以一起成长。 Mereka membimbing anak-anak melalui segi rohani dan bagaimana mereka hidup bersama dalam keluarga dan sesama. 他们就是预备这些孩子们，让他们知道如何在灵命上可以成长，也让他们学习如何和家人和其他人一同生活。 Mereka juga mengajar anak-anak ini supaya mereka bagaimana bisa hidup dengan kaum marginal. 他们也教导这些小孩子们，让他们可以学习如何和在边缘的一些人们相处， Yaitu seperti orang-orang yang ada di pinggir jalan. 比如说像在路边的， Nah, sentuhan pendidikan melalui pendiri sekolah-sekolah Kristen, 然后也透过一些基督教学校的创始人， ya, yayasan ini juga mengajari anak-anak ini untuk berketerampilan dalam seni. 然后这个机构也为孩子们预备了一些训练，就是技术上的训练。 Nah, kelemahan yang terjadi saat ini di Kota Medan adalah 现在在棉兰城的他们的一些弱点就是呢， ketika sudah adakan pelayanan ini kurang adanya follow up atau mengupgrade kembali apa yang sudah dicapai selama ini. 就是他们缺少了跟进、了解和提升已经达到的这个事工。 Yayasan ini juga memberikan satu statement bahwa banyak
hal yang sudah dilakukan oleh beberapa lembaga, tapi pada akhirnya mereka lepas tangan dan tidak melanjutkan pelayanan itu. 这个机构他们也说，其实其他机构他们已经做了很多，但是做到一个定点的时候呢，他们就撒手不管了，然后这个事工呢就没有人再去跟进了。 Sehingga ini menjadi satu tanggung jawab yang besar yang harus mereka lakukan kepada anak-anak di pinggir jalan, ya seperti pengamen atau yang lainnya. 所以这就成为他们一个非常大的一个责任。 Nah itu Yayasan Healthy Care, ya itu bagian yang mereka lakukan sejauh ini. 那就是Yayasan Healthcare 他们所做的一些事工。 Ya sekarang kita juga lihat ada salah satu yayasan namanya Medan Care Community. 第二个就是 Medan Care Community， Nah ini sudah dilakukan di daerah Brian. 就是现在他们的事工是在巴彦， Bentuk pelayanan secara holistik ya. 他们的事工是全面化的， Ya dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan lain sebagainya. 就是在经济上、社会上、文化和教育。 Sesuai pengakuan yang ada, pelayanan ini cukup berdampak baik dan kemajuan banyak sehingga orang banyak pun tertolong. 这个事工呢，非常的有影响力，而且有许多人已经受到益处。 Yang menjadi kendala bagi community ini atau Medan Care Community ini, 那这个 Medan Care Community 唯一的他们的一个阻碍就是， mereka mengalami suatu kekurangan butuh biaya. Mereka kekurangan biaya 就是他们缺少基金， untuk kebutuhan sekolah, internet dan lain sebagainya. 就是一些学校的，然后网络的一些费用，他们都缺少这个资金。 Termasuk tenaga sosial yang mau berpartisipasi di dalamnya, terutama keterlibatan para pemimpin gereja dalam pelayanan misi ini. 他们也非常缺少这个社工，还有就是教会也缺少在这个事工里的一些影响。 Nah, Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk berdoa setelah kita mendengarkan beberapa informasi yang ada. 这时候我们要为他们来祷告。 Yang pertama, mari kita berdoa untuk Yayasan Healthy Care agar misi Allah yang ada di hati mereka terus hidup dan dengan hikmat Tuhan dapat menolong banyak orang datang kepada Tuhan. 第一个，我们要为这个Yayasan Healthcare 来祷告，让神的使命继续的活在他们的心中，也让神给他们智慧，可以拯救更多人。 Yang kedua, kita juga doakan para pemimpin yayasan ini supaya dalam timnya mereka boleh sehati, ya, dan juga boleh sehat jasmani dan rohani mereka untuk terus memajukan pelayanan 我 ini. 们也为他们这个机构的领导，让他所有的团员，让他们可以同心，也让他们可以身心健康的继续来侍奉。 Kita doakan juga kendala-kendala yang mereka hadapi tadi, ya, kekurangan biaya dan beberapa alat media untuk kebutuhan orang-orang setempat supaya ada jalan keluarnya. 我们也为他们的一些问题，他们的比如说像缺少资金，也求神可以预备。 Kita juga doakan untuk Medan Care Community 我们也为 Medan Care Community 来祷告， agar terus dipakai Tuhan untuk kemajuan Injil secara holistik. 愿神可以继续使用他们来拓展这个传福音的这个事工。 Kendalanya yaitu mereka butuh dana, tenaga, dan juga butuh kerjasama hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja-gereja. Dan kerinduan terbesar kita juga supaya hamba Tuhan pun disentuh hati oleh Tuhan dan lembutkan hati mereka untuk terlibat dalam pelayanan ini. 那这个事工呢，他们的现在阻碍就是他们缺少资金，他们也缺少人力，而且他们也需要教会和他们一起合作来推动这个事工。所以我们也祷告，求神可以感动更多的传道人，教会可以和他们一同来侍奉。 Baik, mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa kami yang di surga, Bapa yang murah, makasih, terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan Engkau mengantar kami untuk kembali terlibat dalam misi Allah, untuk boleh berdoa untuk Yayasan Healthy Care agar misi Allah ada di hati mereka terus Tuhan nyatakan, Tuhan terus hidupi, supaya dengan hikmat Tuhan mereka dapat menolong banyak orang kepada Tuhan. Kami tahu ada begitu banyak orang tidak melihat anak-anak yang sedang membutuhkan kasih dan sayang Tuhan. Tapi Tuhan Engkau boleh memakai mereka sebagai saluran Allah Tuhan untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa yang hilang ini. Tuhan, kami tahu banyak orang yang tidak mengerti akan pelayanan ini. Tapi Tuhan mau taruh satu hati yang luar biasa untuk yayasan ini untuk boleh terjun di dalam pelayanan mempedulikan orang-orang yang sangat membutuhkan kasih Tuhan. Kami rindu supaya setiap program pelayanan yang mereka rencanakan ini juga merupakan rencana Allah untuk menolong banyak anak-anak yang membutuhkan pertolongan ini. Kami berdoa
berdoa supaya pertumbuhan iman anak-anak yang sudah mereka layani, mereka bukan hanya sekedar memberikan satu pelayanan yang biasa, tetapi anak-anak ini juga boleh mengalami Tuhan, merasakan Tuhan, dan juga bahkan mereka juga boleh mencintai Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi di tempat pelayanan. Tuhan, kami mohon Tuhan cukupkan segala keperluan mereka. Engkau juga berikan kesehatan dalam tim pelayanan supaya dengan sehat mereka juga boleh mencapai tujuan Allah di tengah-tengah anak-anak yang terlantar, anak-anak yang membutuhkan kasih sayang Tuhan. Kami juga berdoa untuk Medan Care Community agar Tuhan terus pakai mereka di dalam kemajuan Injil secara keseluruhan, baik itu juga hal-hal yang saat ini mungkin tidak bisa dijangkau melalui alat media dan pendidikan dan lainnya. Tuhan tolong Engkau juga boleh menyentuh hati-hati hamba-hamba, bahkan juga mungkin lembaga-lembaga yang lain untuk boleh turut kerjasama di dalam melayani anak-anak ini. Tuhan, kami juga sungguh berdoa supaya hamba-hamba Tuhan juga yang boleh tersentuh, yang bahkan juga sudah terlibat dalam pelayanan ini, biarlah hati mereka juga boleh mengasihi pelayanan ini dan boleh memberi waktu untuk boleh melayani anak-anak atau orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami berdoa supaya para pemimpin yang Tuhan percayakan di bagian ini, Tuhan berikan mereka semangat untuk tetap bertahan, untuk tetap boleh peduli dengan kondisi-kondisi masyarakat di kota ini, supaya mereka juga boleh memiliki satu harapan bahwa apa yang sudah mereka lakukan Tuhan pasti juga akan terus memampukan mereka. Terima kasih banyak Bapak, kami menyerahkan semua pelayanan ini ke dalam tangan Tuhan dan Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik Bapak Ibu, kita juga masuk di dalam bentuk badan misi yang keempat ya. 我们进入第4项的祷告事项， pelayanan yang bersifat pendampingan. 就是辩护式的这个事工。 Ya, pelayanan ini disebut juga sebagai pelayanan advokasi, misalnya pendirian lembaga-lembaga bantuan hukum. 这个辩护式的事工，比如说像我们建立一些就是在法律上帮助在法律上需要辩护的人。 Ya, dalam pembentukan SBSI, pelayanan FKKI dan sebagainya. Pelayanan ini dilakukan untuk membela dan menampingi orang-orang yang menghadapi masalah. Contohnya para penderita AIDS, para tunawisma dan sebagainya. 这个事工呢，这个事工的目的就是要辩护一些有遇到问题的人，比如说像艾滋病患者或者是无家可归的人。 Nah, salah satu lembaga yang terlibat dalam pelayanan ini adalah Lembaga Terang Hidup. 其中一个机构，他们是在做这个事工的，他们就是 Lembaga Terang Hidup。 Lembaga ini adalah salah satu lembaga sosial yang terjun ke penjara untuk melayani saudara-saudara kita di sana. 这个机构呢，他们现在的侍奉就是他们去到监狱为这些囚犯来服务。 Pelayanan yang mereka lakukan dalam bentuk pastoral, pelayanan medis dan beberapa kegiatan ekstra lainnya yang bertujuan untuk membangun kembali semangat mereka yang ada di penjara. 他们所做的事工包括一些牧养的事工，然后医疗和其他的事工，目的就是要建立起这些囚犯们他们对这个人生可以有坚持下去的一个欲望。 Saat ini saudara yang terkasih, saya mengajak kita untuk berdoa. 我们要为几项事情来祷告。 Ya, pertama kita berdoa untuk tim pelayanan ini, yaitu Lembaga Terang Hidup dan misi dan visi misi mereka agar dipakai Tuhan sebagai alat perpanjangan tangan untuk menjadi penguatan atau berkat bagi mereka yang ada di sana. 我们要为他们的事工祷告，也求神帮助他们，使用他们，可以成为神的器皿，让他们的事工可以坚固，也可以成为在监狱里的囚犯们的祝福。 Kita juga berdoa supaya orang-orang yang dilayani ini, ya kita tahu bahwa mereka juga mengalami putus asa, ada kehilangan keluarga, dan kita doakan supaya ada pertobatan yang sungguh dari para narapidana dan mereka boleh kembali ke hidup yang benar di dalam Tuhan. 我们也为这些囚犯们来祷告，也求神给他们一个悔改的心，让他们可以真实的悔改，可以回到神的面前。 Kita juga berdoa untuk supaya ada pelipat gandaan jiwa dari hasil pelayanan tim ini di penjara. 我们也求神可以倍增这个在监狱里的侍奉。 Ya, kita doakan juga tantangan yang mereka hadapi dalam pelayanan yang ada, terkhusus untuk kesehatan tim ya, dana dan prasarana yang mereka butuhkan, terutama juga ada satu kesatuan hati dalam tim pelayanan ini
Ya karena ada begitu banyak resiko yang akan mereka hadapi bertemu dengan saudara-saudara kita di sana, bagaimana sharing dengan orang-orang tersebut, masalah mereka beda-beda, tentu mereka juga mengalami kesulitan untuk bagaimana menolong mereka. 我们也为他们在事工上所遇到的挑战来祷告。我们为他们所有团员的健康，然后他们所需要的资金和资源，也让他们有一颗也让他们可以同心在这些分歧中、这些困难中，他们可以继续的来侍奉。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa kami di surga, kami berterima kasih untuk kesempatan ini. Kembali kami mau berdoa juga untuk tim pelayanan yang ada, yaitu Lembaga Terang Kasih, di mana Tuhan boleh pakai lembaga ini sebagai saluran berkat Tuhan untuk boleh menjadi penguatan atau berkat bagi saudara-saudari kami yang ada di penjara. Kami tahu Tuhan mereka adalah manusia terbatas yang juga punya kelemahan untuk menjangkau orang-orang ini, tapi Tuhan kami berterima kasih Tuhan boleh memakai mereka sebagai salah satu alat untuk boleh berkunjung di orang-orang yang sedang kehilangan kasih sayang, kehilangan keluarga, bahkan juga mereka sudah menyanyiakan waktu untuk satu perbuatan yang tidak baik dan akhirnya mereka juga harus terkurung di penjara. Tapi Tuhan juga terus pakai lembaga ini supaya mereka boleh menjadi berkat untuk orang-orang ini, supaya banyak orang ini juga boleh mengalami pertobatan di dalam Tuhan. Kami berdoa supaya mungkin orang-orang yang kehilangan keluarga, anak, istri, suami, atau mungkin masalah-masalah lain, perbuatan-perbuatan hal-hal lain yang mereka lakukan tidak berkenan, kami berdoa supaya Tuhan juga ampuni mereka, Tuhan juga berikan mereka kesadaran yang penuh supaya mereka juga sungguh-sungguh bertobat, dan melalui pelayanan ini juga mereka mendengarkan suara Tuhan melalui hamba-hambamu yang menyampaikan firman Tuhan ini. Kami juga berdoa menyerahkan segala hasil pelayanan mereka lakukan supaya orang-orang yang ada di penjara ini bukan hanya mereka mendengar, tapi mereka juga boleh menjadi berkat buat satu dengan yang lain, menjadi penguatan untuk teman-teman yang lain, sehingga ketika mereka keluar dari tempat ini mereka juga boleh menjadi berkat buat banyak orang. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk tantangan yang dihadapi oleh tim Lembaga Terang Hidup ini, supaya Tuhan terus menolong mereka dalam kesehatan mereka, dana dan prasarana yang mereka butuhkan. Tuhan juga cukupkan apa menjadi keperluan mereka, supaya mereka juga tidak mengalami kendala untuk boleh pergi menjangkau atau melayani orang-orang ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk kesatuan hati dari tim ini supaya ada kerjasama yang baik untuk membangun suatu pelayanan yang hidup di tengah-tengah pelayanan penjara ini, supaya banyak orang juga boleh mengalami kesembuhan secara spiritual di dalam Tuhan. Kami terus berdoa dan terus memohon pertolongan Tuhan untuk Tuhan terus campur tangan untuk menolong mereka. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa supaya mungkin hal-hal yang mereka gumuli di dalam pelayanan ini, Engkau selalu hadir dan memberikan mereka kekuatan khusus supaya mereka tetap semangat untuk boleh melayani. Terima kasih banyak Bapak. Kami menyerahkan Lembaga Terang Hidup ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya, saudaraku yang terkasih, kita masuk dalam poin yang terakhir, yaitu pelayanan yang bersifat pembebasan. 最后一项就是释放性的事工。 Pelayanan pembebasan ini merupakan lanjutan dari pelayanan pengembangan. 这其实呢就是发展性事工的连续。 Ya, pelayanan ini bertujuan untuk membebaskan orang yang ditolong dari kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan. 这个事工的目标就是要拯救、释放那些活在贫穷、文盲和不公的人。 Contoh lain adalah pelayanan desa terpadu atau PESAT. 其中一个例子就是pelayanan desa terpadu。 Pelayanan PESAT ini merupakan salah satu bentuk pelayanan perkotaan secara tidak langsung untuk membebaskan desa-desa dari jerat kemiskinan, baik di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan statis atau mental spiritual. 这个事工其实就是城市宣教的其中一项事工，他们是不间接的要释放这些村落，就是让他们可以走出贫穷，无论是在经济上、教育上、健康上，或者是精神灵命上。 Hal ini bertujuan untuk mengurangi kecenderungan urbanisasi penduduk desa ke kota. 他们的目标就是要减少城市化。 Nah, Yayasan PDPA Medan adalah salah satu yayasan terbesar di Medan yang sudah membuka banyak lokasi bantuan bagi masyarakat lemah. 123 PDPA 就是其中一个机构，他们已经开了有很多
在很多地点的这个来帮助当地的人。 Yayasan ini sudah bergabung di 20 lokasi pelayanan sosial, di antaranya adalah 他们已经现在有20个社会服务的地点， mereka menjangkau anak-anak pang atau pengamen. 其中就是他们有像这些卖唱的孩子们 Mereka 的事工， Mereka juga masuk dalam tim Yayasan Kanker Indonesia, 然后癌症患者、 anak yatim piatu atau panti asuhan, 孤儿院， lapas atau penjara, Yayasan Galatia yang membantu orang-orang yang kena HIV, AIDS dan lain-lain. 然后监狱，然后还有就是艾滋病患者。 Nah, ini satu pelayanan yang membutuhkan, ini satu tantangan iman untuk orang-orang yang melayani di bagian ini, saudara. 在这方面侍奉的人，他们遇到有非常多的挑战。 Karena itu kita berdoa supaya Tuhan juga memberikan mereka keberanian untuk boleh menyentuh orang-orang yang mungkin sedang mengalami sakit yang serius seperti AIDS atau juga HIV dan beberapa penyakit lainnya. 我们也祷告，让神给他们有能力、有力量、勇敢的可以去为这些在困苦流离当中的人们来为他们服务，比如说像艾滋病患者。 Kita doakan untuk Yayasan PDPA Medan agar boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa di berbagai segi masalah kehidupan yang sulit, baik dari segi kesehatan jasmani maupun kebutuhan spiritual mereka. 我们为这个亚山贝利贝亚祷告，让神可以使用他们，可以去服务更多的灵命，让他们可以去服务更多的灵魂，尤其是他们现在活在困苦当中的人。 Kita juga doakan kinerja yayasan ini yang sudah bergabung dengan beberapa yayasan lain sehingga dapat menolong banyak orang yang lemah. 我们也为他们，因为他们现在已经和其他的机构联合在一起来去侍奉，也让他们可以侍奉更多需要帮助的人。 Kita doakan juga untuk tim pelayanan agar Tuhan cukupkan dana yang dibutuhkan dan Tuhan boleh memberikan hikmat bagi mereka untuk mengatur segala pelayanan yang terbaik. 也求神可以足够可以为他们预备足够的资金，让他们也求神给他们智慧，可以去安排这每一项事工都可以做得很好。 Kita juga doakan jiwa-jiwa yang sudah tertolong sehingga jiwa-jiwa ini boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. 我们也为一些他们已经现在在服务的一些人、一些灵魂，也让他们可以继续成为别人的祝福。 Mari kita berdoa. 我们一起来祷告。 Bapa kami yang di surga, pada jam saat ini kami kembali berdoa ke Yayasan PDPA Medan. Kami percaya Tuhan boleh memakai mereka sebagai salah satu sarana untuk boleh menjangkau banyak jiwa di berbagai segi. Banyak orang boleh mengalami kesulitan hidup, baik itu dalam segi kesehatan jasmani maupun kebutuhan spiritual mereka. Kami tahu ini bukan hal yang mudah Tuhan, tapi Tuhan tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau juga akan terus menolong memampukan hamba-hambamu untuk boleh menjadi bagian di dalam pelayanan ini sehingga banyak orang boleh merasakan kasih Tuhan di dalamnya. Kami berdoa supaya kinerja yayasan ini juga dengan yayasan yang lain boleh bergabung untuk boleh melayani Tuhan kepada orang-orang yang lemah supaya mereka juga boleh diberi kekuatan untuk kembali bangkit dari kehidupan kemiskinan yang melanda mereka. Kami berdoa supaya bukan hanya sekedar fisik yang mereka perhatikan, tapi Tuhan juga mau pakai pertumbuhan iman mereka boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan melalui tangan-tangan yang boleh menyentuh kehidupan mereka yang tidak mampu sekalipun. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pelayanan agar Tuhan cukupkan dana yang dibutuhkan, karena kami tahu ada begitu banyak orang yang membutuhkan uang untuk kesembuhan dalam hal sakit penyakit, dalam bentuk makanan dan minuman, pakaian yang mereka butuhkan. Dan kami tahu dalam satu pelayanan yang begitu membutuhkan kekuatan iman untuk menghadapi penyakit yang begitu serius. Tuhan, kami tolong supaya bukan hanya visi yang mereka sembuhkan, tapi Tuhan tolong supaya iman percaya mereka juga boleh disentuh oleh Tuhan. Tuhan berikan jalan keluar, Engkau juga berkati makanan, minuman, obat-obatan yang ada, supaya melalui sarana-sarana ini orang-orang yang mengalami sakit penyakit boleh mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Tuhan juga tolong bagi orang-orang yang sudah sembuh juga, setelah mereka sembuh juga mereka tetap bersyukur, mereka tidak melupakan kebaikan Tuhan melalui lembaga ini Tuhan. Tuhan juga kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang sudah tertolong, biarlah mereka juga terus bersyukur atas pertolongan-pertolongan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan kepada mereka melalui PDPA ini Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh pelayanan hamba-hambamu ini
Kami tahu mereka adalah orang biasa yang mungkin beda agama. Mereka memiliki perbedaan di dalamnya, tetapi Tuhan memberikan mereka hati yang belas kasihan untuk boleh bergandengan tangan dalam perbedaan ini, untuk boleh bersehati melayani jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Kami juga rindu bukan hanya mereka saja, tetapi kami ini yang berdoa malam hari ini. Tuhan juga boleh memakai kami untuk boleh menjadi bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Mungkin kami tidak bisa melihat banyak orang yang di jauh sana. Kami tidak bisa menyentuh mereka, tetapi izinkanlah kami supaya doa kami juga boleh menjadi berkat untuk mereka. Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Engkau adalah Allah yang tidak akan pernah membiarkan lembaga-lembaga yang sudah Tuhan pakai menjadi saluran berkat untuk banyak orang. Baik itu di Medan atau di beberapa kota besar yang lainnya, atau di beberapa tempat yang lainnya, kiranya Tuhan juga boleh memberkati mereka. Terima kasih banyak Bapa untuk kasih setia Tuhan yang terus nyata bagi kehidupan kami orang percaya. Kami juga tahu kami bukan hanya ingin menjadi orang yang percaya. Kami bukan hanya ingin jadi orang yang mau mendengar saja tentang kebenaran Tuhan, tapi kami juga mau menjadi pelaku firman yang mau melakukan perintah Allah untuk boleh menjadi berkat bagi banyak jiwa yang ada di sana. Terima kasih banyak Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami hamba-hambamu, baik itu malam hari ini yang ada di rumah, baik mungkin ada yang di tempat yang lain, atau kami berada di yang mana tempat, yang di gereja atau di rumah atau di mana saja. Tuhan, pada malam hari ini Engkau pun melihat hati kami. Tuhan juga tolong, Tuhan juga berkati, Tuhan juga sentuh hati kami supaya kami juga boleh ambil bagian dalam pelayanan ini. Terima kasih banyak Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah selesai doa bersama malam hari ini. Kiranya kasih Allah terus menyertai kita semua, dan apa yang sudah kita dengar dari beberapa penjelasan tentang misi pelayanan kota, kita juga boleh menjadi salah satu bagian dari lembaga-lembaga yang kita dengar ini. Mungkin kita tidak bisa menyentuh orang-orang di luar sana, tapi marilah kita membawa diri kita, libatkan diri dalam doa-doa kita kepada mereka supaya mereka juga dipakai Tuhan, dan kita juga boleh menjadi saluran berkat buat orang-orang di sekitar kita. 弟兄们，我们已经听到了有很多宣教机构，让我们可以继续的为他们祷告，为他们的事工祷告，也让我们可以参与这个城市的宣教。 Dan kita akan tutup persekutuan doa kita pada malam hari ini seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara yang terkasih, sampai di sini dulu perjumpaan kita malam hari ini. Kita akan berjumpa dalam persekutuan doa pada minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. 弟兄姐妹们，我们下周五在祷告会再见，愿神赐福。